إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, babu salatil jum'ati tajibul jum'atu ala kulli mukallafin hurrin zakarin muqimin bila maradin wa nahwihi mimma taqaddama, wa tajibu ala al-maridi wa nahwihi idha hadara waqta iqamatiha aw hadara fil waqti wa lam yashukka alayhi al-intizaru, wa man balaghahu nida'u sayyitin min tarafi mawdi'il jum'ati ma'a sukunir rihi was sawti la ala musafirin safaran mubahan tawilan aw qasiran, wa yahrumu as-safaru ba'da al-fajr illa ma'a imkaniha fi tariqihi aw tawahhasha bi takhallufihi 'anir rifqati, wa tusannu al-jama'atu fi zuhril ma'dhurina wa yukhfunaha in khafiya 'udhruhum, wa man sahhat zuhruhu sahhat jum'atahu, wa man wajabat 'alayhi la yasihhu ihramuhu bi-dhuhri qabla salamil imami, wa yundabu lir-raji zawala 'udhrihi ta'khiru zuhrihi ila al-ya'si min al-jum'ati. Kata al-alim al-allamah al-faqih al-habib Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, babu salatil jum'ati, ay hadha babun fi bayani ahkami salatil jum'ati wa syurutiha wa sunaniha. Ini satu bab pada menyatakan hukum salat Jumaat dan segala syaratnya dan segala sunannya dan segala sunatnya. Maka ni masuk dalam bab solat Jumaat. Diletakkan bab solat Jumaat ni selepas daripada solat jamak dan qasar, kerana dibilangkan solat Jumaat itu ialah salah satu daripada solat fardu tambahan daripada fardu 5 waktu sehari semalam. Ditambahan atas qaul yang jadid, atas qaul jadid dalam bagi Imam Syafi'i, solat Jumaat ialah mustaqillatun, dia solat yang mustaqillah, solat fardu ain yang berasingan, bukanlah zuhur yang diqasarkan, bukanlah zuhur yang diringkaskan. Ini atas qaul yang qaul jadid dalam mazhab Syafi'i. Adapun qaul qadim bagi Imam Syafi'i, solat Jumaat ialah solat yang solat zuhur yang diringkaskan. Di atas mana-mana pendapat sekalipun, kita pegang yang jadid lah, kita pegang yang jadid dengan beberapa hujah yang ada. Lagi pula solat zuhur tu tidak dapat menggantikan solat Jumaat, kalau dibuat sekalipun dengan hujah-hujahnya. Maka diletakkan solat Jumaat selepas daripada bab solat jamak dan qasar, ialah solat jamak dan qasar itu masih lagi membincangkan tentang solat fardu 5 waktu. Jadi habis selesai perbincangan solat fardu 5 waktu, sebelum daripada masuk perbincangan solat-solat sunat,
Maka dibincangkan solat Jumaat yang merupakan juga fardu ain dengan syarat-syarat yang tertentu dan merupakan fardu yang mustaqillah binafsiha. Sembahyang fardu yang berasingan kewajipannya dengan sendirinya, bukanlah solat zuhur yang diringkaskan menjadi dua mengikut pendapat Imam Syafi'i di Mesir, iaitu qaul jadid bagi mazhab Syafi'i. Untuk kemunasabahan perletakan bab selepas bab. Maka solat Jumaat ni merupakan solat yang khusus bagi umat ni lah. Dia min khawasi hazil ummah. Dia solat yang khusus bagi umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu tidak ada solat Jumaat bagi mereka. Qala rahimahullahu taala tajibul jum'atu, ni pada menyatakan hukum. Tajibul jum'atu ala kulli mukallafin hurrin dzakarin muqimin bila maradin wa nahwihi mimma taqaddamah. Tajibul jum'atu, wajiblah oleh solat Jumaat ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap mukallaf. Atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf yang dimasukkan kat sini ialah aqilun balighun, yang aqil lagi baligh. Yang aqil lagi baligh. Maka keluar pada kata aqil itu orang yang tak berakal, seperti mana majnun, orang gila, ataupun maghma alaih, orang yang pitam, orang yang pengsan, orang yang koma. Begitu juga orang yang mabuk, bukanlah yang sengaja dengan mabuknya, yang salah ataupun yang cuai dengan mabuknya, maka tak wajib Jumaat. Adapun orang yang hilang akalnya, contohnya mabuk dan sebagainya, kerana kesalahan dirinya, maka dia wajib qada Jumaat tersebut secara zuhur. Dia wajib qada Jumaat itu secara zuhur. Itu untuk orang yang zawalul aqli, yang mutaaddi, orang yang hilang akal dengan sengaja, yang salah, yang cuai dengan kelakuannya sendiri yang menghilangkan akal, maka tak gugur kewajipan solat Jumaat atas diri dia. Dia wajib qada juga, qada semula, tapi qadanya tu qada dengan melakukan zuhur. Qada dengan melakukan zuhur. Adapun yang majnun, yang koma dan yang sebagainya, yang tidak langsung, contoh macam yang gila dan sebagainya itu, yang langsung tidak jaga walaupun sedikit dalam masa zuhur sampai habis zuhur, daripada gelincir matahari sampai masuk asar, dipitam, pengsan, koma dan sebagainya, langsung tidak ada sedetik pun, satu lahzah, satu ketika pun dalam waktu zuhur itu dia sedar, dia jaga, maka tak wajib baginya solat Jumaat dan solat zuhur. Tak wajib. Sebab tak lekat kewajipan tu atas diri dia. Tu bagi aqil, maka wajib atas orang yang berakal saja. Maka orang yang gila tidak wajib. Dia tidak wajib, tidak sah dan tidak berlaku, tidak dikira sebagai dalam bilangan 40. Tidak dikira dalam bilangan 40. Satu. Maka mukallaf itu ialah aqil, yang berakal, dan yang baligh. Maka keluar daripada kata yang baligh itu ialah kanak-kanak yang masih belum baligh. Kanak-kanak yang masih belum baligh, maka tidak wajib atasnya Jumaat, tapi sah atas kanak-kanak yang mumayyiz. Sah atas kanak-kanak yang mumayyiz. Untuk kanak-kanak yang mumayyiz tidak wajib Jumaat atasnya, sah dilakukan dan tidak dikira dengannya untuk mencukupkan bilangan 40. Dia dalam bab Jumaat ni dia ada 3 sudut. Satu, kewajipan Jumaat. Yang kedua, sah Jumaat. Yang ketiga, ijza' ataupun iniqad. Nak kira 40 ke tak dengan orang tu. Dia ada tiga sudut pandang. Secara kesimpulannya tadi belakang kita bincang, dia ada 6 pecahan. Ada yang wajib Jumaat atas dirinya, sah bila dilakukan dan dibilang dalam jumlah 40. Ada yang sah saja Jumaat, ada yang wajib Jumaat, tak sah buat dan tak dibilang 40. Ada yang sah Jumaat, wajib Jumaat, sah Jumaat tapi tak dibilang 40 dan sebagainya. Dia ada 6 pecahan. Maka untuk kanak-kanak yang mumayyiz, tak wajib Jumaat. Kalau dia sembahyang Jumaat, sah. Nak bilang 40 dengan dia boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Kalau macam majnun tadi ni, maka tak wajib Jumaat,
tak sah Jumaat kalau dia buat, dan tak dibilang 40 dengan dia. Tu tiga-tiga terus. Situ. Baik. Maka wajib Jumaat atas orang yang mukallaf, iaitu orang yang akil dan yang baligh. Tak wajib di atas orang yang tidak berakal, macam yang dihuraikan tadi. Dan tak wajib juga atas orang yang tidak baligh. Cuma kanak-kanak yang belum baligh tapi dah mumayyiz, sah Jumaatnya. Manakala kanak-kanak yang belum mumayyiz, tidak sah Jumaatnya. Tidak sah Jumaatnya. Satu, hurrin, merdeka. Maka keluar dengan kata merdeka itu ialah hamba. Walaupun hamba yang tidak sempurna, hamba yang mukatab ataupun mub'ad, tak dikira. Selesailah, kita tak ada bincang banyak bab hamba ni. Semua kita merdeka sekarang ni, wajib. Zakarin, laki-laki. Keluar pada kata zakarin, laki-laki itu ialah perempuan dan khunsa muskil. Perempuan dan khunsa muskil. Maka tak wajib Jumaat atas perempuan dan juga khunsa muskil. Cuma kalau mereka buat, sah. Mereka tak wajib. Kalau buat, sah. Nak bilang 40 dengan mereka, tidak boleh. Yang boleh dikira, yang wajibnya ialah laki-laki sahaja. Laki-laki sahaja. Dia dalam bab sembahyang khunsa muskil, dia masuk dalam kategori perempuan. Dalam bab sembahyang khunsa muskil, dia masuk dalam kategori perempuan. Hukumnya dia akan banyak berat belah perempuan, termasuk juga dalam saf dan sebagainya. Dalam pedoman sembahyang jemaah tu dia sebut, kalau laki-laki dan kanak-kanak duduk satu saf, tak putus saf. Kalau perempuan dan khunsa duduk satu saf, tak putus saf. Dikira pahala saf tu masih lagi diiktibar, sebab mereka bersatu jenis dalam bab solat. Laki-laki yang dah baligh dengan kanak-kanak laki-laki yang belum baligh dikira sama jenis, maka dia tidak memutuskan saf kalau duduk dalam satu saf sekalipun. Pahala saf tu terhasil. Macam tu juga dengan perempuan dengan khunsa, walaupun duduk dalam satu saf, bercampur dalam satu saf, sah. Pahala saf itu hasil. Jadi dalam bab sembahyang, kebanyakan masalah khunsa diikut hukum perempuan, dia mengambil hukum perempuan. Sama juga sini bila sebut kata zakaran, laki-laki wajib Jumaat, maka tak wajib Jumaat atas perempuan dan tak wajib Jumaat juga atas khunsa. Tak wajib Jumaat. Kalau dia perbuat juga, sah. Nak dibilang 40 dengan mereka, tidak. Muqimin, syarat yang seterusnya. Wajib Jumaat atas mukallaf, merdeka, laki-laki muqim. Yang muqim, yang menetap di situ, yang menetap pada tempat yang didirikan Jumaah padanya. Muqimin bil mahallil Jumaah lah kalau kita ni. Yang menetap pada tempat Jumaat. Yang menetap pada tempat Jumaat. Muqim ni dilawan bagi musafir. Muqim maksudnya yang tidak bermusafir lah, yang menetap di situ, bukan orang yang lalu dekat situ, bukan orang yang merentasi kawasan Jumaat tu. Sebaliknya dia orang yang berada dekat situ ataupun orang yang mendiami kawasan tersebut. Maka dhabit muqim ialah orang yang berniat untuk menetap pada satu negeri lebih daripada 4 hari. 4 hari ke atas, tidak termasuk hari sampainya dan hari perginya, serta masih wujud keinginan dalam hatinya untuk kembali kepada watannya, kembali kepada tempat asalnya, tanah air dia. Maka tu muqim, walaupun lama duduk situ. Al-muqim huwa allazi nawal iqamah fi baladin arba'ata ayyamin fa akthar ghaira yawmayid dukhuli wal khuruj wa fi niyyatihi ar-ruju' li watanihi walau ba'da zamanin tawilin. Muqim ialah mereka yang berniat menetap pada satu negeri, satu tempat. Allazi nawal iqamah fi baladin, orang yang berniat untuk menetap pada satu negeri, satu tempat, arba'ata ayyamin fa akthar, 4 hari ke atas, ghaira yaumayid dukhuli wal khuruj, selain daripada hari dia sampai dan hari dia berpindah daripada situ, hari dia keluar daripada balad tu. Wa fi niyyatihi ar-ruju' li watanihi, dan pada niatnya, pada hatinya ada keinginan untuk rujuk, untuk kembali kepada watan dia, tanah air dia, walau ba'da zamanin tawilin, sekalipun selepas daripada tempoh masa yang panjang. Walaupun dia dah menetap kat situ 20 tahun, tapi dia tak bercita-cita untuk mati kat situ. Aku nak balik kampung halaman aku. Maka dia kekal dengan hukum muqim, walaupun dia dah 40 tahun duduk di situ, walaupun dia dah 15 tahun duduk di situ, walaupun dia mati kat situ sekalipun, tapi dia masih lagi ada keinginan untuk kembali ke tanah air dia.
kembali kepada tempat kelahirannya dan sebagainya lah. Maksudnya dalam hati itu ada satu tempat yang dia nak, apa nama, orang panggil, dia nak mati kat situ lah, contohnya kampung halaman dia dan sebagainya, punya watan dia. Maka selagi mana ada di situ, ada keinginan tu dalam hati dia, walaupun dia duduk di satu kawasan tersebut selama berpuluh-puluh tahun sekalipun, maka dia kekal dengan hukum mukim. Maka dia kekal dengan hukum mukim. Contoh macam orang yang berhijrah ke Kuala Lumpur, tinggal kampung dia, duduk Kuala Lumpur lama mana? 40 tahun, 30 tahun. Tapi dalam masa dia duduk Kuala Lumpur tu pun masih ada keinginan hati dia, aku habis kerja, habis pencen ni ke, dapat duit nanti ke, aku nak balik buat rumah dekat kampung, kat Tanah Pusaka, nak balik mati di kampung. Maka dia dikira orang yang mukim lah, walaupun dia duduk di sana 40 tahun lah, walaupun dia duduk di sana 30 tahun lah, walaupun dia mati di sana. Dia kan kira dia mati kat mana? Dia kira dia niat nak mati kat mana? Dia niat, dia nak apa nama, stay down, nak duduk mana tu. Maka tu orang yang mukim. Orang yang mukim. Maka orang yang mukim lagu ni wajib Jumaat dah. Orang yang mukim lagu ni Jumaat. Kita daripada sini kita pergi Kuala Lumpur contohnya, lama mana seminggu. Seminggu tu termasuk dengan hari masuk dan hari keluar lah, kalau kita bilang seminggu secara kita bilang lah. Jadi kalau kita tolak hari sampai, contohnya kita sampai hari Selasa tu kita tolak, kemudian kita tolak hari Selasa tu pula, hari yang kita nak balik, dia seminggu lah, jadi 5 hari. 5 hari tu dah melebihi 4 hari. Dia arba'ata ayyam fa akthar, 4 hari ke atas lebih lah. Maka kita dikira orang yang mukim lah. Kita dikira orang yang mukim. Sebab kita berniat untuk menetap pada satu tempat 4 hari ke atas secara sempurna. Tak termasuk hari kita sampai dan tak termasuk hari kita keluar daripada tempat tersebut. Maka kita dikira orang yang mukim. Kita dikira sebagai orang yang mukim. Wajib Jumaat lah. Wajib Jumaat. Kita pergi Sabah ke mana ke, lama mana pergi 2 minggu, wajib Jumaat. Kita pergi apa nama, Turki ke contohnya, lama mana seminggu, wajib Jumaat. Jumaat. Sebab lebih daripada hari masuk dan hari keluar. Hari masuk dan keluar tu 2 hari tu ya. Kalau kita duduk 4 hari, total 6 hari sekali dengan hari sampai dan hari kita berangkat, total 6 hari, wajib Jumaat. Dikira orang yang mukim. Dikira orang yang mukim. Manakala orang yang mustautin, dobit dia ialah orang yang tidak bermusafir dalam mana-mana musim, sama ada musim panas ataupun musim sejuk, melainkan kerana hajat. Jadi al-mustautin dobit dia ialah huwallazi lam yusafir, huwallazi la yusafir saifan wala syita'an illa lihajatin. Yang mustautin itu, yang istitanah, yang bermustautin itu ialah orang yang tidak bermusafir keluar daripada tempat dia, sama ada pada musim panas ataupun musim sejuk, melainkan kerana hajat. Maka dia dikira sebagai orang yang mukim, dia dikira sebagai orang yang mustautin kat itu. Maksudnya dia hidup mati dia kat situ lah. Kalau dia nak keluar pergi tang lain pun kerana ada tujuan tertentu, dan dia akan balik ke situ balik. Kalau dia merantau pergi mana-mana pun, mungkin dia merantau 10 tahun ke apa, tapi dia tetap kerana ada hajat apa-apa, dan dia akan balik ke situ balik. Maka dikira orang yang mustautin dekat situ. Maka mustautin lebih tinggi dia punya martabat dia daripada orang yang mukim lah. Dalam masalah ni kita ada 3 status musafir, sama ada musafir yang panjang ataupun pendek, safaran qasiran ataupun tawilan, safar yang panjang ataupun safar yang pendek, satu. Yang keduanya, yang pertengahannya ialah mukim, lawan bagi musafir, iaitu dia berada pada tempat tersebut 4 hari ke atas selain daripada hari dia sampai dan hari dia berangkat keluar dari tempat tu. Dan yang ketiganya ialah orang yang mustautin, itu orang yang sememangnya peribumi situlah kita kata, ataupun kita orang yang sememangnya hidup matinya di kawasan tu, hidup matinya di kawasan tu. Maka tak wajib Jumaat bagi orang yang musafir dengan syarat-syaratnya. Wajib Jumaat bagi orang yang mukim. Wajib Jumaat bagi orang yang mukim. Dan kalau dia buat Jumaat sah, sebab wajib buat, dia buat Jumaat sah, tapi tak dibilang 40 dengannya. Manakala untuk orang yang mustautin, wajib Jumaat atas dirinya, sah bila mana dilakukan Jumaat, dan dibilang dengannya untuk mencukupkan 40 bilangan ahli Jumaat. Dia lebih tinggi. Tapi untuk sekadar mencapai kewajipan, mukim dah memadai. Mukim dah dikira wajib Jumaat. Maka kalau mukim pun dikira wajib Jumaat, mustautin min babil aula. Min babil aula, lebih-lebih lagi, dan selayaknya lagi lah untuk dikira sebagai orang yang wajib Jumaat. Maka tak sebut lah, bila sebut mukim, mustautin masuk sekali ya. Mukim masuk sekali.
Mukallaf, merdeka, laki-laki, muqim, bila maradin wa nahwihi, dengan tiada sakit. Wajib Jumaat itu atas orang yang disebutkan tadi ni, syarat dia bila maradin, dengan tiada sakit. Tiada sakit ni tiada sakit yang menyusahkan dia untuk hadir ke tempat Jumaat. Al-maradul ladzi yashuqqu alaihi al-hudur li mahallil Jumaah, iaitu sakit yang menyusahkan dia untuk hadir menunaikan solat Jumaat di tempat yang dilakukan solat Jumaat. Sebab solat Jumaat ni bukan buat di rumah, dia buat di tempat orang ramai, tempat yang diterima sebagai tempat buat Jumaat lah. Dan dia ada syarat-syarat dia mesti di tengah kediaman orang, tak boleh di hujung kampung dan sebagainya. Dia ada syarat-syarat dia. Maka untuk hadir ke situ bagi orang sakit susah, dia ada masyaqqah, menyusahkan dia dan menyukarkan dia untuk hadir ke tempat Jumaat. Maka tak wajib lah. Tapi bila tak ada sakit lagu tu kat dia, sakit juga tapi sakit sikit saja, sakit yang tidak menyusahkan dia untuk hadir ke tempat Jumaat, maka wajib bagi dia Jumaat. Wajib bagi dia Jumaat. Wa nahwihi, dan seumpamanya, seumpama sakit, seumpama sakit, mimma taqaddama, daripada barang yang telah terdahulu sebut. Mimma taqaddama ay zikruh. Ini dalam naskah Minhajul Qawim tak ada mimma taqaddama tu. Tapi dalam naskah Bushrul Karim ada mimma taqaddama. Dalam naskah Minhajul Qawim mimma taqaddama tu duduk bawah, duduk dalam syarah. Duduk dalam syarah. Tapi dalam naskah Bushrul Karim mimma taqaddama tu sebagai kalamatan. Mimma taqaddama, daripada perkara yang telah terdahulu, ay zikruh, perkara yang telah terdahulu sebutannya, iaitu daripada segala uzur-uzur yang menggugurkan tuntutan solat Jumaat, solat jamaah. Segala uzur yang menggugurkan tuntutan solat Jumaah, solat jamaah. Dalam bab di sana lah, kita buka balik tengok dalam bab sana. Dan sebelum daripada tempat kita baca ni, kita dah lalu dah. Faslun fi ahkami salatil jamaah. Faslun fi ahkami salatil jamaah. Fasal pada menyatakan solat jamaah. Lepas daripada fasal tu dia ada fasal fi bayani a'dzaril jamaati wal jum'ah. Fasal pada menyatakan segala uzur jamaah dan Jumaat. Maka tengok sanalah, antaranya sakit, antaranya jalan yang teruk, antaranya hujan, antaranya berbau mulut dengan sebab makanan ataupun badan dan sebagainya. Ada banyak uzur-uzur yang menggugurkan tuntutan solat jamaah. Maka uzur-uzur yang sama jugalah yang menggugurkan tuntutan kewajipan Jumaat. Maka dia ada kaedah situlah, setiap perkara yang menggugurkan jamaah menggugurkan Jumaat. Dia boleh pakai kaedah tu. Setiap perkara yang menggugurkan tuntutan jamaah menggugurkan tuntutan Jumaat. Maka kalau dengan sebab tu jamaah sembahyang fardu yang lain tak kena buat, tak, maksudnya tak dituntut untuk kita hadir melakukan solat fardu secara berjamaah, tak perlu sebab ada uzur tersebut. Maka uzur yang sama jugalah menyebabkan tak wajib Jumaat. Uzur yang sama jugalah menyebabkan tak wajib Jumaat. Itu. Maka dia, Tok Guru kita sebut mudahnya, setiap yang menggugurkan jamaah menggugurkan Jumaat. Kaedah yang bagi mudah kita ingat. Habis. Maka dekat sini tak sebut satu syarat macam dalam kitab-kitab lain. Kitab-kitab lain dia akan sebut Islam sebagai syarat dia, sebagai kewajipan. Tajibul jum'atu ala kulli muslimin mukallafin hurrin zakarin muqimin. Dalam kitab-kitab lain biasanya dia akan sebut dengan kalam yang seumpama tu. Nah, sini Habib Abdullah Bafadal tak sebut Islam sebagai syarat kewajipannya. Tak sebut Islam sebagai syarat wajib Jumaat. Sebab mengambil pandangan bahawasanya Islam itu ialah syarat sah bagi ibadah. Kewajipan mengerjakan ibadah itu
kewajipannya tidak terhenti ke atas orang Islam saja. Dibina atas qaul yang mengatakan orang kafir juga ditaklifkan dengan furu' syariat, dengan ibadah. Orang kafir juga kena puasa, orang kafir juga kena keluar zakat, orang kafir juga kena buat haji dan sebagainya, dengan tuntutan yang bangsa akhirat, mutalabah ukhrawiyah. Maka dengan pendapat itu, dengan kefahaman itu, wajib juga atas orang kafir sembahyang Jumaat. Cumanya kalau dia sembahyang pun tak sah, sebab tak Islam. Dia menafikan bagi kesahihan ibadah. Maka sebab tu Al-Habib Abdullah Bafadhal tidak memasukkannya sebagai syarat wajib. Syarat wajib Jumaat. Sebaliknya dia berada dalam syarat sah Jumaat. Sebahagian kitab yang lain dia masuk sini terus. Sebab kitab-kitab yang lain kebanyakannya menggabungkan di antara syarat sah dan syarat wajib. Maka tak wajib secara tuntutan di dunia lah. Tak wajib secara tuntutan di dunia atas orang kafir asli. Sebaliknya mereka dituntut dengan hukum sebagai tuntutan akhirat. Maksudnya di akhirat kelak mereka tetap akan disiksa dan diazab kerana meninggalkan solat Jumaat. Untuk orang kafir asli. Adapun untuk orang kafir murtad, maka dia wajib juga dengan tuntutan di dunia. Cuma kalau dia buat pun tak sah. Dia buat tak sah. Maka dalam masalah kafir, dia tak wajib di dunia. Kalau dia buat pun tak sah dan tak dibilang 40 dengan dia. Untuk orang yang kafir murtad, dia wajib dengan tuntutan hukum dunia. Kalau dia buat pun tak sah dan tak dibilang dengan dia 40. Dia tajibu alaihi wala tasihhu minhu wala tan'aqidu bih. Dengan istilah dia lagi dalam pecahan-pecahan dia. Habis. Cuma untuk orang yang sakit ni dia ada tafsir dia. Orang yang sakit ni tak wajib, tapi kalau dia sembahyang sah. Dan kalau dia orang yang mustautin, dia marid yang mustautin, maka dibilang Jumaat dan dibilang 40 bilangan, dibilang dalam bilangan 40 tu dengan dia. Sebaliknya kalau dia marid yang muqim, maka tak wajib Jumaat. Kalau dia sembahyang Jumaat sah, tetapi tidak dibilang 40 jumlah yang disyaratkan itu tak dibilangkan dengan dia. Itu tafsil pada masalah marid lah. Tafsil pada masalah marid. Cuma dalam masalah marid ni dia ada tafsil lagi. Untuk masalah orang yang sakit ni dia ada. Sebab sakit itu yang menggugurkan, sebab yang menggugurkan dia daripada wajib Jumaat itu ialah masyaqqah fil hudur. Dia sukar nak pergi ke tempat Jumaat. Dia sukar nak pergi tempat Jumaat. Maka macam mana pula kalau dia memang dah ada di tempat orang buat Jumaat? Wajib ke tak dia sembahyang Jumaat? Ataupun dia boleh tak sembahyang? Tafsir kat situ. Sebab bila dia dah berada kat tempat Jumaat, maka hilanglah uzur dia tu. Uzur dia ialah sukar untuk menghadiri Jumaat. Tapi tak, dia dah berada di tempat Jumaat dah. Contohnya dia piawai dan sebagainya. Maka apa hukum bagi dia? Di sini ada tafsir dia. Wa tajibu 'alal maridi wa nahwihi. Dan wajiblah ke atas marid, ke atas orang yang sakit. Wa nahwihi, dan seumpamanya orang yang sakit tu. Orang yang seumpama orang yang sakit ni orang yang ada uzur lah. Orang yang ada uzur yang membolehkan dia ataupun yang menggugurkan kewajipan Jumaat atas diri dia. Idza hadara waqta iqamatihi, apabila hadirlah ia marid, orang yang sakit itu, waqta iqamatiha, pada masa mendirikannya Jumaat. Ketika Jumaat itu sedang dilangsungkan solat, bukan ketika khutbah dah, solat. Ketika Jumaat itu sedang didirikan, sedang dilaksanakan solat Jumaat tersebut, maka dia wajib solat Jumaat bersama. Maka dia tidak boleh, hukumnya dia tidak boleh insiraf, dia tidak boleh berpaling daripada mengerjakan Jumaat tu. Sebab masyaqqah dia hilang. Masyaqqah dia ialah sukar untuk pergi ke tempat Jumaat. Lalu ni dia dah ada di tempat Jumaat, maka hilang masyaqqah tu.
maka hilang masyaqqah tu. Ketika mana dia ada dan waktu tu orang sedang sembahyang Jumaat di tempat itu, maka dia wajib melakukan Jumaat bersama dengan dia pun. Sebab tak ada apa nama uzur dah baginya. Satu, au hadara fil waqti, ataupun hadir ia marid tu, orang yang sakit tu, fil waqti, pada waktu Jumaat. Jumaat tak buat lagi lah, tapi waktu dah masuk. Waktu masuk macam ba'da zawal lah. Fil waqti ay ba'da zawal, lepas tergelincir matahari. Masuk zuhur tu dah bermula lah waktu Jumaat. Sebab waktu Jumaat itu ialah waktu zuhur. Dia dah hadir pada ketika masuk waktu Jumaat dah. Walam yashqa alaihi al-intizar, sedangkan tidak sukar, tidak susah atasnya, atas marid itu, atas orang yang sakit itu, al-intizar, menunggu Jumaat, menunggu solat Jumaat. Tak suka tu dengan bahawa tidak bertambah mudarat dia lah, tidak bertambah kemudaratan ataupun kesakitan ataupun masyaqqahnya dengan sebab menunggu tu. Maka ni pun wajib juga untuk dia solat jemaah. Dia sampai masjid contohnya ketika masuk waktu zuhur, ataupun dia berada di masjid sampailah masuk waktu zuhur. Boleh tak dia nak balik? Kena tengok. Kalaulah dengan menunggu tersebut tidak menambahkan kesakitan dia, tidak menambahkan kesusahan dia, tidak menambahkan masyaqqah dia, maka dia wajib tunggu sampai Jumaat didirikan. Maka dia tak boleh insiraf, dia tak boleh berpaling, dia tidak boleh meninggalkan Jumaat sebab dia dah ada kat situ. Dia dah ada kat situ. Maka dia ada dua masalah kat sinilah. Satu masalah orang yang sakit yang ada ketika solat Jumaat itu sedang didirikan. Dia berada di tempat orang buat Jumaat pada ketika Jumaat itu sedang dilangsungkan. Pada ketika Jumaat itu dilangsungkan, maka wajib dia Jumaat bersama. Wajib dia Jumaat bersama. Tu pun dengan qaid lah, selama mana tidak berlaku masyaqqah yang bersangatan atas diri dia lah. Kalau dia tak mampu nak sembahyang Jumaat juga, tak payahlah. Kalau tak mampu nak sembahyang Jumaat juga, tak payah. Maka dia dibenarkan untuk insiraf. Dia dibenarkan untuk tidak melakukan solat Jumaat itu, walaupun dia dah berada ke situ, walaupun dia berada di situ ketika sembahyang Jumaat sedang dilangsungkan. Satu masalah. Masalah yang kedua, dia hadir, orang yang sakit tersebut, orang yang ada uzur tersebut, ketika sembahyang, ketika masuk waktu Jumaat, dia dah ada di tempat Jumaat. Ketika masuk waktu Jumaat, iaitu ketika masuk waktu zuhur, dia dah ada di tempat Jumaat. Dan dia tidak bertambah susah, dia tidak bertambah masyaqqah, dia tidak bertambah mudarat dengan menunggu sembahyang Jumaat untuk didirikan. Nak tunggu khutbah tak ada masalah, nak tunggu sampai imam takbir Jumaat tak ada masalah dan sebagainya. Hak ni pun wajib juga dia solat berjemaah, dia solat Jumaat bersama dengan jamaah. Dia tidak boleh berpaling, dia tidak boleh meninggalkan solat Jumaat sebab dia dah ada di situ ketika waktu dah masuk. Sebaliknya, kalaulah dia hadir ke masjid sebelum masuk waktu, muqabil bagi hadara fil waqti, maka kalau dia hadara qabla al waqti, dia sakit, dia orang yang ada uzur, tapi dia pergi ke masjid, tempat sembahyang jemaah tu, tempat sembahyang Jumaat tu sebelum daripada masuk waktu, selagi mana waktu belum masuk, dia boleh balik dan gugur Jumaat daripada dia, buat zuhur lah, buat zuhur selagi mana waktu belum masuk. Tapi bila dah masuk waktu dan tidak ada masyaqqah yang bertambah di atas menunggu tersebut, maka dia wajib. Ini tak sebelum daripada masuk waktu dia balik. Contoh dia pergi awal lah, dia pergi ke 11 pindah, ataupun ke 12 pindah. Sakit ke ada uzur apa-apa, ke 12 pindah. Kemudian balik. Adalah sebab apa, tak ada sebab apa, ikut suka lah. Dia memang orang yang tak diwajibkan Jumaat, sakit dengan sebab sakit itu dan sebagainya. Tengok balik dalam masalah uzur yang menggugurkan tuntutan solat jamaah dulu tu. Dia pergi masjid ke 12 hari Jumaat, ke 12.45 dia balik, ataupun ke 1 dia balik, zuhur masuk ke 1.30, maka dia harus balik.
Sebab waktu masih belum masuk dan dia orang yang memiliki uzur untuk meninggalkan solat Jumaat. Satu masalah. Masalah yang kedua, ataupun waktu dah masuk tetapinya menunggu tersebut akan menambahkan masyaqqah dia. Dia hadir ke masjid, ke tempat solat Jumaat, sampailah masuk waktu. Tapi kalau dia nak gagah tunggu sampai orang baca khutbah, sampai orang sembahyang, bertambah menyusahkan dia. Sakit dia bertambah dan sebagainya. Ada masyaqqah yang ziyadah, ataupun ada mudarat yang zaidah yang bertambah atas diri dia, maka yang tu pun harus dibalik walaupun dah masuk waktu. Selesai. Wa man balaghahu nida'u sayyidin, dan wajib juga atas orang yang man balaghahu atau ta'ala al-marid, wa tajibu ala man balaghahu nida'u sayyidin, wajib Jumaat atas man mereka balaghahu yang telah sampai akan mereka itu sampai nida'u sayyidin, akan seruan azan. Nida' maksudnya azan, nida'ul Jum'ah, azan sayyidin, muazzin lah. Sayyidin itu kena kepada muazzin lah. Azan, orang yang azan, mendengar seruan orang yang azan. Sayyidin ni maksudnya ali saut, orang yang kuat suara dia. Muazzin lah, Bilal lah yang orang yang kuat suara dia. Maka walaupun dia tidak berada dalam tempat yang wajib Jumaat, dia bermukim di luar kawasan Jumaat contohnya, tapi dia mendengar seruan azan, maka pun wajib dia pergi. Nak bilang 40 ke tak bilang. Sebab dia berada di luar kawasan. Dia bukan dikira orang yang mustautin di kawasan tu. Bukan dikira sebagai orang yang mustautin di kawasan tu. Balaghahu tu, sampai seruan azan Jumaat kepada diri dia tu, min tarafi mawdi'il jum'ati, dari tepi tempat Jumaat. Dari tepi tempat Jumaat. Ma'a sukunir rihi, serta diamlah oleh angin, wasauti, dan suara. Suara ni maksudnya suara bising lah, suara hingat, suara hiruk pikuk kehidupan. Maka dia bukan dikira dia dengar di rumah dia tak kan? Satu kawasan, contohnya kalau kita dulu ni, kalau dulu punya taswir masalah Jumaat ni hanya dilakukan di bandar. Kampung tak buat, sebab kampung tak cukup 40 mustautin. Sebab yang namakan kampung ini dia jumlah yang kurang. Lagi pula teman Jumaat tu mesti dibuat pada tempat perhimpunan orang ramai. Jadi di bandar lah, di bandar saja yang dibuat Jumaat. Jadi orang kampung setiap Jumaat dia akan keluar pergi main Jumaat dekat pekan lah. Dekat pekan tu asal masalah dulu. Ni asal masalah kita nak faham ni. Sebab tu ada masalah dalam kitab-kitab fiqh sebut, kalaulah hari raya hari Jumaat, maka orang yang sembahyang raya di tempat ramai-ramai tu, di tempat Jumaat tu, dia boleh balik dan tidak kembali untuk Jumaat sebab menyukarkan dia. Dia dah pergi sembahyang raya belah pagi, kemudian balik lagi nak main pula untuk Jumaat, maka tak wajib Jumaat bagi orang yang jenis lagu tu dulu. Tapi kalau dia tak pergi sembahyang raya, wajib dia Jumaat hari tu. Kalau hari raya Jumaat dululah kita tak lah. Kalau kita hari raya sekalipun Jumaat tetap kena lah, sebab tak ada kesukaran tu, tak ada kan? Pasal dulu orang pergi jalan kaki kan? Nak pergi sembahyang raya tu dah kena keluar sebelum subuh dah untuk pergi sembahyang raya. Lepas sembahyang raya pengenuh ni balik mai sampai rumah dia, untuk nak pergi Jumaat pula dia perlu keluar pula dengan tak sempat rehat, ataupun dengan waktu yang sangat singkat, dia kena keluar pula untuk pergi ke tempat buat Jumaat, tempat buat sembahyang raya tu. Jadi sebab tu ada qaul, ada pendapat yang menyebutkan tak wajib Jumaat bagi orang yang hadir sembahyang raya pada pagi tu. Itu masalah dulu. Adapun orang yang tidak menghadir solat raya pada pagi tu, pagi Jumaat tu, maka dia wajib hadir untuk solat Jumaat sebab tak ada masyaqqah dia waktu tu. Dengan gambaran masalah yang sama juga bila dia duduk kampung,
tempat buat Jumaat dia bukan di kampung dia, kampung sebelah ataupun di pekan sebelah. Dia duduk di pinggir bandar, dia duduk di pinggir pekan. Di tempat buat Jumaat ialah di bandar ataupun di pekan. Maka dia wajib Jumaat kalau dia dengar seruan azan. Wajib atas diri dia untuk hadir Jumaat kalau dia dengar seruan azan. Macam mana yang kata dengar seruan azan tu? Daripada rumah dia ke tak? Daripada pinggir bandar tu. Sepadan bandar tu di mana? Sepadan bandar tu di mana? Maka dia kena duduk, kalaulah dia duduk di pinggir bandar sebelum masuk dalam bandar tu lah, kalau dulu ni ada parit ataupun ada kota, ada tembok dan sebagainya. Kalaulah dia duduk di luar tu dengar suara azan, maka dia wajib pergi Jumaat. Bukan dengar di rumah dia. Bukan dengar di rumah dia. Dia apa nama, hujung kampung dia dengan maksudnya sempadan kampung dia tu dengan tempat buat Jumaat tu. Kalau dia duduk di sepadan kampung ni, di hujung kampung ni, dengar tak azan? Dengar tak seruan azan orang yang azan Jumaat? Kalau dengar, wajib pergi Jumaat. Walaupun kalau duduk di rumah dia tak dengar. Di kalau tu sebab tu kata min tarafi maudhi'il jum'ati, di pinggir tempat Jumaat. Di pinggir tempat Jumaat. Maksudnya dia berada pada hujung kampung dia, sempadan kampung dia. Kalau dia duduk di situ waktu orang azan Jumaat di pekan tu, dengar tak? Kalau dengar, maka dia wajib pergi Jumaat. Walaupun pada waktu tu sebenarnya dia berada di rumah. Memadaklah sekali dua dengar. Takkan bukan tiap-tiap waktu mesti kena dengar tak? Tu pun serta dengan diamnya angin tak kuat sangat. Angin tak kuat sangat, sebab angin yang kuat boleh membawa suara lebih jauh. Suara menggunakan perantaraan angin. Kadang-kadang suara angin yang kuat juga menyebabkan suara tak sampai ke situ, lawan beri tempat dia. Jadi dengan iktibar angin yang normal lah, iktibar angin yang tidak mengganggu kemampuan untuk dengar, dan juga suara bising yang ada. Kalau tak ada suara bising apa, dia dengar bila dia berada pada pinggir kampung dia, pinggir kawasan dia, dengan angin yang kondusif, angin yang cukup sempurna syarat dia, dan juga suara yang tak terlalu bising dan sebagainya, hidup secara normal harian lah, suara harian normal ni. Kalau dia dengar seruan azan tu, maka dia wajib pergi Jumaat. Dia wajib pergi Jumaat. La ala musafirin, la ay la tajibu, tak wajib Jumaat ala musafirin, atas orang yang musafir, safaran mubahan, akan sebagai safar perjalanan yang harus, mubahan ay ma'dzunan, yang diizinkan oleh syarak, tawilan, sama ada safar itu safar yang panjang, au qasiran, atau safar yang pendek. Safar yang pendek artinya safar yang tidak sampai kadar 2 marhalah lah, tapi dia tak musafir. Bak 2 marhalah, tak 2 marhalah tu nak kira dia boleh jamak qasar ke tidak? Sini nak kira bak Jumaat ke tidak? Kalau dia muqim, dia wajib Jumaat. Kalau dia musafir, artinya dia bukan muqim, dia bukan mustatin, dia bukan muqim, artinya dia musafir, maka dia tak wajib Jumaat. Walaupun safar dia tu safar yang tidak mengharuskan dia untuk buat jamak qasar. Sebab panjang dan pendek tu hanya dikira dalam masalah jamak qasar. Ni tak, sini nak kira dalam masalah wajib Jumaat ke tidak. Maka kalau dia dalam keadaan musafir, walaupun jarak musafir dia tu tak sampai 2 marhalah, tak sampai 82 km lebih kurang, tak sampai 82 km, maka dia tidak diwajibkan Jumaat. Dia tidak diwajibkan Jumaat kalau dia sembahyang sah dan tak dikira 40 dengan dia. Tu dengan ada tafsilan ni lah. Ada sana. Antaranya dia mesti keluar sebelum daripada dia mesti keluar daripada kawasan perumahan dia tu sebelum daripada masuk fajar subuh pagi Jumaat. Sebelum daripada masuk subuh pagi Jumaat, dia dah memulakan safar dia dah. Kalau dia musafir lepas daripada subuh pagi Jumaat, maka dia wajib musafir, dia wajib sembahyang Jumaat juga. Dia orang yang wajib sembahyang Jumaat. Tu tafsilan dia. Wa yahrumus safaru ba'dal fajri, dan haramlah musafir selepas fajar. Haram musafir ni atas mereka yang wajib Jumaat lah. Atas mereka yang wajib Jumaat, alaman lazimat alaihi, alaman lazimathul jum'atu, atas mereka yang lazim, atas mereka yang wajib Jumaat atas diri dia.
Maka dia haram bermusafir, haram dia keluar bermusafir ba'dal fajri, selepas daripada waktu subuh. Selepas daripada waktu subuh maksudnya selepas daripada masuk waktu subuh, selepas daripada naik fajar sadiq. Maka haram bagi dia musafir sebab dia wajib Jumaat, illa melainkan ma'a imkaniha, serta bolehnya Jumaat itu, boleh mendapatkannya, imkaniha ay imkani idrakiha, boleh mendapatkannya Jumaat fi tariqihi, dalam perjalanannya, dia boleh ni bihasabi zannihi lah, secara zan. Dia kata kalau keluar lepas pada mayang subuh pun, kalau keluar lepas pada mayang subuh pun saya ikut jalan boleh Jumaat. Dah target nak Jumaat kat mana, dah tahu dah dekat mana ya. Waktu Jumaat tu dia jangkaannya dia berada di mana dan dia boleh Jumaat di situ, maka tak haram lah, tak haram secara jangkaannya. Walaupun bila dia keluar musafir dan memang tak sempat pun sampai kawasan tu, ataupun tak dapat pun Jumaat, pun tak apa, dia dah tak dikira berdosa meninggalkan Jumaat. Sebab dia dikira ketika keluar pagi tu dengan jangkaan, dengan zon yang kuat bahawasanya dia sempat Jumaat di tengah jalan. Dia dah boleh agak dah, dia waktu Jumaat saat ni dia ada belah tang mana, di tempat mana, dan tempat tu Jumaat didirikan di mana, dan dia boleh sertai jemaah Jumaat dekat situ dengan ghalib zon dia, ya. Maka sekalipun bila dia keluar tu ada macam-macam lah, kereta dia rosak ke ataupun jalan jam ke apa kan, menyebabkan tak sampai pun kat tempat tu, dia berada di tengah perjalanan, memang dia tak boleh Jumaat pun, walaupun pada awalnya dijangkakan dia boleh Jumaat, tapi ketika bila mana dia keluar melakukan musafir tu, ada berlaku sesuatu dalam perjalanan, jalan rosak ke ataupun jalan jam ke ataupun kereta rosak ke, macam-macam lah benda-benda yang menyebabkan dia tak sampai ke tempat yang sepatutnya yang membolehkan dia untuk solat Jumaat, maka tak berdosa, tak jadi haram lah, sebab dia keluar tu dengan izin syarak. Dan syarak mengizinkan kita musafir pada pagi Jumaat dengan qaid kita zon bahawasanya kita sempat berjumaat pada pertengahan jalan, maka dengan itu dah ada izin syarak. Tapi bila berlaku sebaliknya dalam perjalanan, lepas bila keluar dah baru ternyata bahawasanya tak sempat Jumaat sebab ada awarid, ada halangan-halangan yang mengganggu tu, ada halangan-halangan yang menghalang dia daripada hadir Jumaat pada tempat yang dijangkakan tu, maka ketika itu tak ada dosa lah atas dia, sebab dia keluar tu dengan izin syarak. Cumanya dalam hasyiah atas tuhfah menyebutkan bahawasanya kalau dia boleh patah balik dan dapatkan Jumaat di tempat dia, wajib dia patah balik. Keluar sekerat tiba-tiba dapat makluman dan sebagainya, ataupun ada masalah pada perjalanan dan sebagainya, yang kalau dia patah balik dia dah Jumaat, maka wajib patah balik. Tu dalam hasyiah ke atas tuhfah sebut lagu tu. Tuhfah tak sebut lagu tu. Tuhfah sebut macam yang kita sebut awal tadi lah. Dalam tuhfah sebut tak wajib Jumaat, fala isma alaih, maka tidak ada dosa ke atasnya sebab dia keluar daripada rumah dia tu dengan izin syarak. Cuma dalam hasyiah ke atas tuhfah mensyarahkan lagi, kalaulah dia boleh kembali untuk sembahyang Jumaat di tempat dia dan dapat Jumaat tu, maka dia wajib patah balik. Atau pada ma'imkaniha, haram musafir selepas daripada fajar, selepas daripada masuk subuh pagi Jumaat, illa melainkan ma'a tawahhasha ataupun illa tawahhasha bi takhallufihi 'an rufqah. Haram tu melainkan tawahhasha, melainkan bimbang hati. Tawahhasha ay hasalat lahu wahsyah, bimbang hatinya, jadi serabut hatinya bitakhallufihi, dengan sebab ketinggalannya nyaman tu, seseorang yang musafir itulah, anir rufqati, daripada ahli rombongan dia. Kalau dia tak keluar lepas subuh ni, menyebabkan dia ketinggalan daripada ahli rombongan itu, menyebabkan dia tidak aman dalam perjalanan dia. Dia takut sesat ke, takut tak sampai ke, takut ada sesuatu yang akan ganggu perjalanan dan sebagainya, sebab
dia ditinggalkan oleh orang lain dan sebagainya, maka pada ketika tu tidak haram musafir pada pagi Jumaat selepas daripada solat subuh, selepas daripada masuk waktu subuh, dengan uzur yang sebegini, dengan alasan wahsyah, dengan alasan takut ketinggalan daripada ahli rombongannya yang lain. Baik, ni maka dia ada beberapa ada beberapa syarat lah kat sini ni untuk wajib Jumaat tu. Yang tak sebut ni, yang kita sebut tadi, yang kita sebut tambah Islam, mukallaf, merdeka, laki-laki, muqim, dan juga tidak sakit. Tidak sakit. Ni yang disebutkan kat sini. Lepas daripada bab ni dia ada satu fasal yang seterusnya menyambung lagi syarat-syarat tu. Tapi dalam fasal yang ni tu saja syarat yang disebutkan kat sini lah. Dan dia akan sambung lagi dengan syarat-syarat seterusnya dalam fasal yang akan datang. Maka berdasarkan kepada orang-orang yang diwajibkan ni, orang yang mukallaf, orang Islam, orang yang muqim, orang yang merdeka, orang yang tak sakit tu ni, berdasarkan kepada jenis-jenis orang yang diwajibkan Jumaat ni, maka dia ada 6 pecahan lah. Dia punya 6 pecahan. Pada hadirnya seseorang untuk Jumaat itu dia ada 6 aksam, ada 6 bahagian. Yang pertamanya orang yang wajib Jumaat, sah bila sah mengerjakan Jumaat dan dibilang 40 dengan dia. Ini 3 sudut pandang tu. Dia man tajibu alaihi al-jum'ah wa tasihhu minhu wa tan'aqidu bih. Ini 3. Wajib Jumaat. Yang keduanya sah Jumaat daripadanya, kalau dia buat sah dibilang. Yang ketiganya dia boleh dibilang dalam angka 40 yang mencukupkan Jumaat. Jumaat itu inqad. Jumaat itu ijza' ataupun sah dengan sebab ada dia, dengan sebab penyertaan dia. Maka dalam kategori ini ialah orang yang mustautin. Orang yang mustautin yang sempurna syarat lah. Dia mustautin, dia laki-laki, dia tak sakit, dia merdeka dan sebagainya. Orang mustautin yang cukup syarat-syarat yang disebutkan tadi ni, yang tidak ada uzur untuk meninggalkan Jumaat dan sebagainya. Maka ni kategori yang pertama. Kategori yang kedua, orang yang wajib Jumaat, sah bila mana dia buat Jumaat, tapi tak dibilangkan dengan dia. Nak bilang 40 dengan dia tak boleh. Iaitu orang yang muqim, lawan bagi mustautin. Maka muqim dan mustautin ni bezanya cuma pada sama ada dibilang Jumaat dengan dia ataupun tidak dibilang ahli Jumaat dengan dia. Beza itu je. Orang yang mustautin dibilang sebagai ahli Jumaat, orang yang muqim tak dibilang sebagai ahli Jumaat, hanya wajib dan sah Jumaatnya. 2. Dan yang ketiganya orang yang wajib Jumaat tapi tak sah kalau dia sembahyang. Wajib atasnya sembahyang Jumaat, kalau dia sembahyang tak sah dan tak dibilang 40 dengan dia. Dia tajibu alaihil jum'ah wala tasihhu minhu wala tan'aqidu bihi. Ini kena kepada orang yang murtad, kafir murtad. Dia wajib Jumaat, kewajipan mengerjakan furu' ibadah tak pernah terangkat daripada diri dia. Mata hari Jumaat dia wajib Jumaat lah, mata sembahyang lain dia wajib sembahyang lain lah, kafir murtad. Bila dia buat dalam keadaan dia murtad itu tak sah dan tak dibilang 40 dengan dia, sebab ternafi Islam pada diri dia. Ni yang ketiga. Yang keempat, orang yang tak wajib Jumaat. Orang yang tak wajib Jumaat, cuma kalau dia buat Jumaat juga sah dan dibilang 40 dengan dia. Dia la tajibu alaih, tak wajib Jumaat, wa tasihhu minhu, kalau dia sembahyang sah Jumaat tu, wa tan'aqidu bihi, dan dibilang 40 dengan dia. Bilang 60, dibilang 40 dengan dia, iaitu orang sakit yang mustautin tadi ni. Bila dia sakit, dia ada uzur yang menggugurkan Jumaat, ataupun orang yang ada uzur-uzur yang menggugurkan Jumaat tu lah kan? Badan dia berbau ke, memang tak boleh hilang bau badan dia ke, silap makan dan sebagainya, mulut dia berbau ke,
dan tak ada cara untuk menghilangkan bau mulut dia lagu mana dan sebagainya, tak wajib Jumaat. Dia ada uzur yang menggugurkan Jumaat daripada kewajipan mengerjakan Jumaat, gugur, maka tak wajib Jumaat atas diri dia. Tapi kalau dia buat sah, sama macam orang yang sakit tadi lah. Orang yang sakit yang mustautin, bila dia pergi sembahyang sah dan dibilang 40 dengan dia, uzur tersebut tidak menjadikan mereka tidak dibilang sebagai 40 kalau dia buat, boleh bilang 40. Ini yang keempat. Yang kelima, orang yang tak wajib Jumaat sah kalau dia sembahyang Jumaat dan tak dibilang 40. La tajibu alaihi al-jum'ah tasihhu minhu, sah, boleh sembahyang Jumaat, tak ada masalah, tapi la tan'aqidu bih, Jumaat tidak akan terhasil dengannya. Dia tidak boleh dibilang 40, dia tidak boleh termasuk dalam bilangan yang mencukupkan 40. Dia tak wajib Jumaat, tak boleh bilang 40, tapi kalau dia sembahyang Jumaat sah. Ni orang yang musafir tadi. Orang yang musafir, sama ada musafir yang pendek atau panjang, tak wajib Jumaat, tapi kalau dia sembahyang Jumaat sah. Sebab tu dia boleh buat jamak. Kalau musafir yang panjang tu dia boleh jamak Jumaat dengan asar, jamak takdim, tapi tak boleh bilang 40. Macam tu juga kanak-kanak yang mumayyiz tadi. Kanak-kanak yang mumayyiz tak wajib Jumaat, kalau dia sembahyang sah dan tak dibilang 40 dengannya, tak dibilang 40 dengannya. Dan juga perempuan sama, lawan bagi zakarin dari ni, perempuan tak wajib Jumaat kalau sembahyang Jumaat sah dan tak dibilang 40 dengannya. Tu yang kelima. Yang keenamnya dak belakang, orang yang tak wajib Jumaat kalau dia sembahyang pun tak sah dan tak dibilang 40 dengan dia. La tajibu alaih wa la tasihhu minhu wa la tan'aqidu bih. Dia tak wajib Jumaat kalau dia sembahyang pun tak sah dan tak dibilang 40 dengan dia. Ni iaitu kafir asli dan juga majnun, orang gila. Tak wajib Jumaat kalau dia sembahyang pun tak sah dan tak dibilang 40 dengan dia. Maka ni secara ringkasnya kesimpulan daripada individu-individu yang disyaratkan untuk diwajibkan Jumaat ke atas mereka, dan orang-orang yang tidak diwajibkan untuk mengerjakan ataupun hadir pada salat Jumaat. Maka dia akan berada dalam salah satu daripada 6 kategori ini. Sama ada dia sah, dia wajib Jumaat ataupun tidak, ataupun sah Jumaat dia ataupun tidak, ataupun dibilang 40 dengan dia ataupun tidak. Dia akan berada dalam salah satu daripada 6 pecahan ni. Qala rahimahullahu ta'ala wa tusannul jama'atu fi dhuhril ma'dhurin. Ni hukum sunat-sunat pula dah. Yang tadi wajib. Ni hukum sunat-sunat. Cuma ni masalah dia, bila tak wajib Jumaat, dia ada uzur yang menyebabkan dia tak perlu untuk hadir sembahyang Jumaat. Maka yang mana sunat, dia nak sembahyang zuhur secara berjamaah ataupun secara bersendirian. Maka hukum dia wa tusannul jama'atu fi zuhril ma'dhurin, dan disunatkan berjamaah pada zuhur, pada solat zuhur al-ma'dhurin, segala orang yang ada uzur. Sunat juga jamaah, sebab berjamaah pada solat fardu itu termasuk dalam umum dalil yang menuntut kita untuk solat fardu secara berjamaah. Jadi zuhur itu sembahyang fardu, maka dia termasuk dalam umum dalil tuntutan untuk mengerjakan solat fardu secara berjamaah. Maka sunat, walaupun mereka uzur daripada mengerjakan Jumaat. Mereka ada uzur, dan uzur tersebut menyebabkan mereka tak pergi main Jumaat. Sunat juga untuk mengerjakan zuhur secara berjamaah. Dan kalaulah uzur dia tu uzur yang zahir, maka sunat dizahirkan jemaah tu. Kalau uzur tu uzur yang zahir, maksudnya semua orang tahu kata ada uzur tu, maka sunat dizahirkan jemaah zuhur tersebut. Azan bagi kuat, qamat bagi jelas, dan tidak disembunyikan lah main jemaah tu. Kalau orang nampak pun tak ada masalah apa dan sebagainya. Contohnya buat di masjid ke, buat di mana ke suka, buat di surau dan sebagainya, dizahirkan tanpa perlu disembunyikan, sunat. Sebaliknya wa yukhfunaha in khafiya uzruhum, dan sunatlah wa yukhfunaha aina depan, dan sunat menyembunyikannya
nya jemaah tu. Bukan tak buat jemaah dah, tak zahirkan jemaah. Jemaah secara senyap-senyap, jemaah secara sembunyi-sembunyi. In khafiya uzruhum, jika tersembunyi uzur mereka itu. Jika tersembunyi uzur mereka itu, maka sunat disembunyikan jemaah zuhur itu. Tang jemaah sunat jemaah, sama ada nak zahirkan jemaah itu ataupun tidak. Kalau uzur tu uzur yang zahir, maka sunat dizahirkan jemaah. Kalau uzur tu uzur yang khafi, uzur yang tersembunyi, tak ramai orang tahu sebab uzur tersebut, maka sunat disembunyikan jemaah tersebut, supaya tidak ditohmah, supaya tidak dituduh mereka benci daripada imam yang mengimami solat jemaah tersebut ataupun daripada jemaah seterusnya. Orang tuduh daripada puak-puak ni jenis tak suka ke imam tu depa tak main jemaah tu. Ataupun puak-puak ni tak suka jemaah kat situ, tu yang depa tak main jemaah itu tu, tak main jemaah itu tu, buat jemaah sama-sama depa sendiri tu. Maka untuk mengelakkan tuhmahan tersebut, sebab uzur mereka uzur yang khafi, uzur yang tersembunyi, maka disunatkan untuk menyembunyikan jemaah mereka. Buatlah rumah maksudnya. Sembunyi jemaah ni maksudnya jemaah dalam rumah. Habis. Lagi wa man sahha zuhruhu, ni kaedah. Wa man sahha zuhruhu sahhat jum'atahu. Dan sesiapa yang sahlah oleh zuhurnya, siapa-siapa yang sah sembahyang zuhur, ni daripada orang yang tak wajib Jumaat lah. Siapa-siapa sembahyang sah sembahyang zuhurnya, mimman la talzamahu, mimman la talzimuhu Jumaat, daripada golongan mereka yang tak wajib Jumaat. Orang-orang yang tak wajib Jumaat, bila mana zuhur dia sah, sahhat jum'atahu, nescaya sahlah oleh Jumaatnya. Maksudnya kalau dia buat Jumaat sah. Orang-orang yang tak wajib Jumaat, kalau zuhur dia sah, Jumaat dia pun sah. Kaedah dia. Maksudnya dia boleh sembahyang Jumaat menggantikan zuhurnya, walaupun tak wajib atas dirinya untuk buat Jumaat. Termasuk perempuan tadi lah. Perempuan lah, musafir lah, apalah, dia pun sah sembahyang zuhur, bahkan tak wajib tunggu pun untuk orang selesai Jumaat. Sebab dia pun orang yang tak wajib Jumaat. Orang perempuan tak boleh tunggu sampai habis main Jumaat baru nak main zuhur, tak wajib. Dia pun orang yang memang tak wajib Jumaat. Maka orang yang tak wajib Jumaat tapi sah salat zuhur dia, maka keluarlah majnun dan sebagainya tadi. Macam orang gila tu memang tak wajib Jumaat, tapi kalau dia sembahyang zuhur pun tak sah, dia gila. Dia tak masuk dalam kaedah lah. Orang yang tak wajib Jumaat dan sah zuhurnya, maka sahlah juga Jumaat dia. Kalau dia buat Jumaat, tak buat zuhur, buat Jumaat, sah. Maka dengan kaedah ini jugalah kita faham orang perempuan kalau dia tumpang sembahyang Jumaat, sah, tak ada masalah. Tak perlu ganti semula dengan zuhur dan sebagainya. Tak perlu doublekan, tak perlu gandakan sembahyang dia tu. Jumaat dia buat, zuhur pun dia buat, tak payah. Sebab kalau zuhur dia sah, maka Jumaat dia sah, walaupun dia tak wajib Jumaat. Maka untuk orang yang macam ni, orang yang tak wajib Jumaat, zuhurnya kalau dia solat dia sah, artinya Jumaat tu kalau dia buat juga sah. Maka orang yang macam ni, maka dia boleh pilih nak buat mana. Dia boleh pilih sama ada nak sembahyang zuhur pun tak apa, nak sembahyang Jumaat pun tak apa. Dia sembahyang zuhur pun tak apa, nak sembahyang Jumaat pun tak apa. Cumanya afdal bagi dia untuk solat Jumaat, macam musafir dan sebagainya. Afdal bagi dia untuk solat Jumaat, sebab solat Jumaat itu ialah solat untuk orang yang sempurna kelayakan. Dia tak sempurna kelayakan, tapi kalau dia buat boleh, maka dia digalakkan untuk mengambil solat yang sempurna tadi ni. Bab afdal tak afdal lah, bab nak pilih hak mana, nak buat Jumaat pun tak apa, nak buat zuhur pun tak apa, tak ada masalah. Dia boleh pilih. Macam orang yang musafir dan sebagainya. Habis. Pada kata sahhat jum'atahu tu, sah Jumaat tu, sah itu dengan mana ajza'at. Dengan mana sahhat, dengan mana ajza'at, dengan makna memadai.
Sebab situ kita kena tahu sahhat jum'atahu an zuhrihi. Nanti dia lagu tu. Sahlah oleh Jumaatnya an zuhrihi, ganti daripada zuhur dia, dipanggil an lil badal. Badalan an zuhrihi. Tu kalau ayat yang panjang lah. Man sahhat zuhruhu mimman la talzimuhul jum'ah sahhat jum'atahu an zuhrihi. Tu kalau ayat dia panjang tapi dipendekkan. Dan siapa-siapa yang sah zuhurnya dari kalangan mereka yang tak wajib Jumaat, sah dia buat Jumaat ganti daripada zuhur dia. Ni ayat yang panjang. Maka sahhat kat situ dengan mana ajza'at, memadai Jumaat dia ganti daripada zuhur. Sebab apa kita takdirkan sahhat dengan ajza'at? Sebab antara sahhat dengan antara sihah dengan ijza' dia ada sikit perbezaan. Bila sebut kata ijza' memadai, maka dia tidak ada makna qada kat situ. Bila sebut kata memadai, artinya dia menggugurkan taklifan, tak wajib qada dan tak perlu qada dalam masalah ibadah. Tapi kalau sebut sah semata-mata, kadang-kadang sah tapi wajib qada. Jadi kalau kita sebut sah dan dikekalkan dengan makna asal, takut tawahum sebahagian daripada orang yang memeriksa ibarat mengatakan Jumaat dia buat tapi zuhur dia kena buat juga. Sebab ada makna yang tak nyata pada kalimah sah. Sebab ibadah yang sah kadang-kadang tak menggugurkan zimmah. Dia tidak ibra' zimmah. Contoh macam sembahyang untuk orang yang tayamum pada tempat yang ghalib ada air, sah dengan tayamum dah, tapi tak memadai, artinya dia kena qada balik bila ada air. Maka antara ijza', antara memada dengan sah, dia ada sikit perbezaan. Bila sebut kata ijza', maka melazimi tiada qada. Bila sebut ijza', faham daripada ijza' dia melazimi tiada qada. Tapi kalau sebut kata sah, boleh jadi ada qada, boleh dia tak ada qada. Sebab tu kaedah ni kena pelaga ataupun kena tanda bagi betul. Sahhat jum'atahu ay ajza'athu an zuhrin, memadai Jumaat itu daripadanya an zuhrin, ganti daripada zuhur. Artinya kalau dia buat Jumaat tak perlu zuhur dah, tak perlu dia buat zuhur dah. Habis waman wajabat alaihi, dan barang siapa yang wajiblah ia Jumaat alaihi, atasnya, atas man tu. Ni muqabil bagi man sahhat zuhruhu tadi ni. Orang yang sah zuhur tadi ni iaitu orang yang tak wajib Jumaat. Tak, ni orang yang wajib Jumaat. Waman wajabat alaihi, sesiapa yang wajiblah atasnya, atas sesiapa tu, yakni oleh Jumaat. Wajabat al-Jumaah, wajib Jumaat atas diri dia. Dia wajib Jumaat tapi dia tak pergi Jumaat, dia nak buat zuhur. La yasihhu ihramuhu bil-zuhri qabla salami imamih, nescaya tidak sahlah oleh takbiratul ihramnya dengan zuhur. Dia nak memulakan sembahyang zuhur itu tak sah qabla salami imamih, sebelum daripada salam imam. Dia kena pastikan qabla salamil imam ay yaqinan, secara yakin, secara pasti. Secara yakin, secara pasti dia kena pastikan bahawasanya imam salat Jumaat dah bagi salam dah, baru dia boleh sembahyang zuhur. Baru dia boleh sembahyang zuhur. Sebab dia orang yang wajib Jumaat tapi tak pergi Jumaat. Dia orang yang wajib Jumaat tapi tak pergi Jumaat, maka dia tak boleh sembahyang zuhur, melainkan dia pasti dan yakin bahawasanya imamnya telah selesai daripada sembahyang Jumaat tersebut dengan bahawa telah memberi salam. Dengan bahawa telah memberi salam. Habis ni masalah untuk orang yang wajib Jumaat dan tak pergi Jumaat. Dia masalah ni banyak orang yang bercampur. Kadang-kadang orang yang ada uzur pun dia termasuk dalam masalah ni juga. Dia tercampur dalam masalah ni. Boleh main zuhur lagi tak? Boleh main zuhur kita tak? Ada uzur tak ada uzur? Wajib Jumaat ke tak wajib Jumaat? Dibaca di situ. Kalau hang orang yang wajib Jumaat, hang kena tunggu imam bagi salam dulu, baru hang boleh mula zuhur hang. Tapi kalau hang orang yang tak wajib Jumaat, ada uzur yang menggugurkan kewajipan Jumaat, hang tak perlu tunggu imam bagi salam.
Hang boleh mayang dah daripada awal waktu. Hang boleh mayang dah awal waktu. Sunat tak sunat nombor 2 cerita. Ini cerita sah tak sah zuhur dia tu. Kita bukan cerita sunat tak sunat tunggu tak, kita cerita sah tak sah zuhur dia. Orang tu orang yang wajib Jumaat, dia tak pergi Jumaat, tak sah zuhur dia, melainkan kalau dia sembahyang lepas daripada imam bagi salam secara yakin. Kalau orang tu orang yang tak wajib Jumaat, maka sah zuhur dia walaupun dia sembahyang pada awal waktu, sebab dia memang orang yang tak wajib Jumaat. Dia orang yang tak wajib Jumaat, maka sah solat zuhur dia daripada awal waktu. Tu cerita bab sah. Sunat tak sunat nombor 2 sekali je bincang. Cerita bab sah dulu. Maka sah Jumaat, sah zuhur orang yang tidak wajib Jumaat daripada awal masuk zuhur. Sebaliknya kalau orang yang wajib Jumaat, dia tak pi Jumaat, dia nak buat zuhur, kena pastikan imam telah selesai memberi salam solat Jumaat, barulah dia boleh mulakan zuhur dia. Barulah dia boleh mulakan zuhur dia. Satu masalah. Masalah yang keduanya, bila mana imam selesai bagi salam, maka dia wajib melaksanakan zuhur dengan segera. Bagi orang yang wajib Jumaat tapi tak pi, maka dia ada 2 kewajipan iaitu, satu dia wajib dia wajib zuhur, yang keduanya wajib zuhur itu fauran, secara segera. Tang wajib zuhur telah memang confirm dah lah, sebab dia tak pi Jumaat, maka dia wajib zuhur. Satu lagi kewajipan yang terbina atas dia ialah dia wajib mengerjakan zuhur itu dengan segera. Maksudnya dia kena tinggal benda lain yang tak wajib, yang tak melibatkan nyawa, yang tak melibatkan kesihatan, yang tak melibatkan keselamatan harta dan sebagainya. Dia kena tinggal habis semua, dia kena buat zuhur dulu, wajib, sebab dia telah meninggalkan Jumaat yang wajib atas diri dia. Wajib dia buat zuhur dengan segera. Kalau dia tangguhkan, dia buat lewat ketiga pun dia mayang, padahal dia wajib Jumaat tadi, ketiga orang mayang, maka sembahyang dia tu sah lah, tunai. Cumanya dia berdosa melewatkan zuhur. Dia berdosa melewatkan zuhur, sebab melewatkan zuhur selepas daripada ada ruang untuk mengerjakan zuhur pada masalah ini, dia seumpama mengeluarkan solat daripada waktunya. Seumpama dia yushbihu bi khurujil waqti, dia seumpama mengeluarkan solat daripada waktunya. Seumpama je lah, hukumnya seumpama, bukan betul-betul sembahyang zuhur itu adaan jugalah, tunai juga, tapi dia salah kerana melewatkan zuhur daripada waktu yang sepatutnya. Waktu yang sepatutnya dia buat ialah lepas daripada imam bagi salam Jumaat, wajib dia buat zuhur, tapi dia lewatkan, maka berdosa pada sebab tu. Dosa dengan sebab tu. Ini bagi orang yang wajib Jumaat tak pi Jumaat, maka dia nak sembahyang kena tunggu imam bagi salam dulu, dan dia wajib segerakan zuhur dia selepas imam bagi salam. Wajib segerakan zuhur dia selepas daripada imam bagi salam. Dan kalau lapang ke apa ke, tak memudaratkan nyawa, kena tinggal, tak boleh makan. Melainkan dia kena mandi ke, dia sakit perut ke apa dan sebagainya, satu benda tu benda yang diterimalah untuk takhir salat. Tapi kalau benda lain yang tak diterima sebagai alasan untuk mentakhirkan solat, kalau dia buat juga menyebabkan dia lewat sembahyang, maka berdosa atas diri dia. Dosa diri dia. Dosa apa? Dosa takhir. Dosa melewatkan ataupun menangguhkan solat. Habis. Wa yundabu lirraji zawal uzrihi, dan disunatkan bagi yang mengharapkan akan hilang uzurnya. Orang yang ada uzur tak pergi Jumaat, tapi dia mengharapkan hilang uzur dia, dia mengharapkan untuk dia sempat juga Jumaat. Dia ada harapan tu. Contohnya orang yang sakit, yang mengharapkan sakit tu lega, sembuh ataupun ringan sakit tu, yang menyebabkan dia boleh pergi Jumaat. Sakit kepala ke, sakit gigi ke, sakit perut ke dan sebagainya, cirit-birit ke, ishal, cirit-birit, apa-apa pula, dia ada uzur yang diharapkan hilang uzur dia tu dan dia sempat untuk Jumaat, diharapkan. Maka dia sunat ta'khiru zuhrihi, sunat melewatkan zuhur dia. Sunat melewatkan zuhur dia, sunat melewatkan zuhur tu ilal ya'si minal jum'ati, sehingga ataupun kepada putus asa daripada mendapatkan Jumaat. Minal jum'ati ay min idrakil jum'ah.
Min al-jum'ati ay min idrakiha, min idrakil jum'ah. Maka dia sunat menangguhkan dan melewatkan solat zuhur dia tu sampailah sampailah dia putus asa ataupun tipis kemungkinannya untuk dia mendapatkan Jumaat. Bila masa al-ya'su minal jum'ah dalam masalah ni, iaitu ketika imam mengangkatkan kepalanya daripada rakaat yang kedua. Iaitu ketika imam mengangkatkan kepala daripada rakaat yang kedua. Maka pada ketika tu dia takkan dapat Jumaat dah lah. Sebab orang yang dapat satu rakaat Jumaat, dapatlah Jumaat tu. Walaupun dia sempat satu rakaat saja dengan imam. Tapi bila imam dah berada dalam rakaat yang kedua, dah rokok, dah panggung dah pun, dah masuk dalam i'tidal, maka ketika tu dia memang tak dapat Jumaat lah kalau dia pergi main Jumaat pun. Maka dia disunatkan untuk menangguhkan zuhur dia sampai ke situ. Sunat tangguh. Sunat tangguh saja. Sah buat daripada awal. Sah buat daripada awal. Sebab dia orang yang mengharapkan hilang uzur dia. Dia memang tak wajib Jumaat dah sebab ada uzur, tapi dia mengharapkan uzur itu hilang dalam tempoh masa yang sekejap ataupun dengan tempoh masa yang singkat, dan membolehkan dia untuk pergi sembahyang Jumaat. Maka dalam keadaan macam tu dia disunatkan untuk melewatkan zuhur dia sehinggalah dia putus asa daripada mendapatkan Jumaat, iaitu ketika imam telah pun bangkit daripada rokok pada rakaat yang kedua Jumaat. Maka ketika tu barulah disunatkan dia sembahyang. Ni di sisi Imam Ibn Hajar. Nanti dia sikit. Wa yundabu lirraji zawala uzrihi ta'khiru dhuhri il ya'si min al-jum'ah inda Ibn Hajarin. Nanti dia itu. Adapun di sisi Imam Ramli, sunat ditakjilkan mutlaqan. Sunat disegerakan solat zuhur tu mutlaqan, sama ada dia mengharapkan hilang uzur ataupun tidak mengharapkan hilang uzur. Imam Ramli kata sama ada contoh orang yang tak diharapkan hilang uzur, contohnya perempuan nak hilang uzur lagu mana? Memang tak hilanglah uzur dia tu. Ataupun dia orang yang diharapkan hilang uzur dalam masalah kita ni. Dia sakit tapi mengharapkan sakit itu sembuh. Ataupun berkurangan membolehkan dia untuk pergi main Jumaat. Maka Imam Ramli kata tak kira, mutlaqan sunat disegerakan zuhur untuk mendapatkan fadilat solat di awal waktu. Untuk mendapatkan fadilat solat di awal waktu. Maka ni masalah ni khilaf di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Imam Ibn Hajar kata kalau dia mengharapkan hilang uzur, sunat ditakhirkan sikit. Imam Ramli kata tak. Diharapkan hilang uzur ke, tidak diharapkan hilang uzur ke, sunat diawalkan solat zuhur tersebut. Kerana untuk mendapatkan fadilat solat di awal waktu secara mutlaqan. Secara mutlaqan kat sini kembali pada masalah diharapkan hilang uzur ataupun tidak. Bukan kembali pada masalah wajib Jumaat ataupun tak, bukan kembali masalah tu. Kembali pada masalah ar-raji dengan adamur raji. Orang yang mengharap ataupun bukan orang yang mengharap. Itu. Kekhilaf, maka pakai hak mana pun tak apa. Kalau kita pakai pendapat Imam Ibn Hajar, maka sunat ditangguhkan sampai orang selesai dah rokok pada rakaat yang kedua baru kita mayang zuhur. Ataupun kita pakai pendapat Imam Ramli, mayang masuk waktu tu boleh mayang terus, ambil fadilat awal waktu. Kemudian kata faslun fi syurutil jum'ati lil jum'ati syurutun zawaidu wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini syarat berdasarkan kepada diri Jumaat. Hak tadi ni syarat-syarat berdasarkan kepada orang yang nak pergi Jumaat. Habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.